Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Selepas beberapa jam, Sanusi memohon maaf terhadap Anwar Ibrahim atas keterlanjuran beliau, keceluparan beliau. Akhirnya ini yang berlaku kepada Sanusi. Ini pengakuan terkini daripada Sanusi. Saya ikhlas bukan berlakon bila minta maaf pada Anwar, kata Sanusi. Ini apabila ramai netizen yang menganggap permohonan maaf Sanusi itu seperti satu lakonan. Akhirnya Sanusi tampil memberikan penjelasan. Menteri Besar Kedah Datuk Seri Muhammad Sanusi Maknor memaklumkan beliau ikhlas ketika memohon maaf di hadapan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim pada majlis sambutan Aidilfitri Madani di Tasik Darul Aman Jitra pada malam Sabtu. Beliau menyifatkan permohonan maaf sesama manusia adalah wajib dan ia satu perbuatan mulia terutamanya bersempena Syawal. Menurut Sanusi, memohon maaf adalah suatu perkara juga adalah sifat-sifat pemimpin yang berjiwa besar. Sama ada dari segi adat ataupun dari segi budaya, memang kita macam itu kan, kata Sanusi. Beliau tetamu kita yang datang tempat kita, tentulah kita kena hormat, kata Sanusi. Menghormati tetamu wajib. Nabi kata, itu ada hadisnya. Jadi beramal dengan hadis, beramal dengan panduan Islam itu wajib, kata Sanusi lagi. Beliau berkata demikian pada sidang media selepas merasmikan majlis penjenamaan semula Pusat Teknologi Memplam Salah Kanan di sini pada Ahad. Ketika mengulas lukisan karikatur, beliau tunduk mohon maaf kepada Perdana Menteri. Sanusi berkata beliau tertanya-tanya mengapa ada yang mempersenda permohonan maaf dirinya. Jelas ahli Dewan Undangan Negeri Jenari itu, beliau sememangnya sentiasa menghormati orang yang lebih tua daripada dirinya apabila berjumpa di mana-mana saja. Itulah gaya saya dan saya bukan berlakon. Sebaliknya, saya jadi diri saya yang sebenar. Apabila saya nampak komen-komen ini tertanya-tanya, baik pun salah dan tidak baik pun salah, kata Sanusi lagi. Beliau berkata perkara-perkara baik termasuk memohon maaf sepatutnya disuburkan dan bukannya dipersenda. Kata Sanusi, seseorang individu itu dikuatiri mewarisi sifat-sifat syaitan. Sekiranya sakit hati melihat orang lain melakukan perbuatan kebaikan. Siapa yang tidak suka kepada kebaikan adalah mewarisi sifat-sifat syaitan, kata Sanusi lagi. Sekian untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda. Sila tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Bagus Sanusi minta maaf pada Anwar. Tapi janganlah celupar mengata lagi selepas ini. Ini reaksi netizen terhadap permohonan maaf Sanusi terhadap Anwar Ibrahim. Mereka kata, mereka puji tindakan Sanusi itu. Tapi diharap supaya Sanusi janganlah lagi celupar mengata selepas ini. Menteri Besar Muhammad Sanusi Maknor dilaporkan memohon maaf di hadapan Perdana Menteri Anwar Ibrahim dan beberapa menteri kabinet yang hadir pada majlis sambutan Aidilfitri Madani peringkat Kedah semalam. Sanusi berkata permohonan maaf itu adalah bagi ucapan yang kurang sesuai yang pernah diucapkannya dalam konteks hubungan sesama manusia selama beliau berkhidmat sebagai Menteri Besar Kedah dan atas kapasiti politiknya. Sebagai insan yang lemah, keterlanjuran dan kesilapannya pastinya ada dalam diri kita masing-masing, katanya. Semoga pertemuan dalam bulan Syawal yang mulia ini akan menjadi asbab untuk kita mulakan lembaran baru serta sama-sama melangkah dengan hati yang bersih, ikhlas dan bertanggung jawab, kata Sanusi dalam ucapan majlis tersebut. Sanusi yang juga pengarah pilihan raya PN berkata, kepentingan rakyat harus mengatasi kegairahan untuk mengekalkan kuasa politik dan segala perkara yang bersifat politik sepatutnya hanya dibawa ke medan politik.
Alhamdulillah, bagus Sanusi ini. Ringan mulutnya untuk meminta maaf. Sebagai manusia dan dalam hubungan sama manusia, memanglah kita tidak lepas daripada melakukan kesalahan. Terutama ketika berucap di pentas politik. Lantaran gairah, seseorang itu kadang-kadang tidak sedar dan tidak dapat mengawal dirinya. Sehubungan itu, meminta maaf atas keterlanjuran kata-kata adalah sifat yang terpuji. Meminta maaf bukan semestinya perlu dilakukan bila tiba hari raya saja, tetapi bila-bila masa. Sebaik-baiknya, sejurus kita sedar telah melakukan kesalahan. Dalam konteks Sanusi, tindakannya meminta maaf memang harus dipuji kerana sebagai Menteri Besar, terutama ketika kempen PRU 15 dan PRN Kedah yang lepas, beliau barangkali banyak mengungkapkan kata-kata yang tidak sesuai terhadap Anwar dan beberapa menteri. Tambahan lagi, Sanusi ini seperti kita sedia maklum, beliau jenis mulut lepas sikit dan mudah saja mengata dalam bahasa yang tidak enak kepada musuh-musuh politiknya. Selain Anwar, rasa-rasanya Saifuddin Nasution Ismail, Menteri Dalam Negeri, adalah pemimpin paling banyak sekali dikatanya ketika PRN Kedah yang lepas itu. Berbanding pemimpin pembangkang lain, Sanusi bagaimanapun nampaknya tidak kekok untuk meminta maaf atas keterlanjuran kata-kata yang pernah dilafazkannya. Sekali lagi, memang bagus dan terpuji sekali tindakan Sanusi ini. Cuma, selepas ini, janganlah berlebih-lebih lagi mengata Anwar dan menteri-menteri kabinet yang sudah beliau minta maaf itu. Terutama dalam kempen PRK Kuala Kubu yang mana Sanusi setakat ini antara yang paling kerap turun padang dan dijangka banyak kali lagi akan turun berkempen. Kawallah bahasa pengucapannya agar tidak terlalu celupar dan bermulut lepas seperti sebelum ini. Kalau masih mengata lagi dan terkeluar pula bahasa-bahasa tidak manis lepas ini, kata-kata maaf yang diucapkan semalam itu tidak ubah, seperti jatuhnya air ke atas daun keladi saja. Takkan Sanusi jenis begitu kot. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda. Ikuti terus ulasan selepas ini. Salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Ini pengakuan terkini daripada Azmin Ali yang benar-benar mengejutkan ramai pihak. Azmin Ali kata Perikatan Nasional tak bincang pertukaran pimpinan kerajaan Perlis. Wow. Ada orang kata silap-silap hari bulan PAS akan dipintas di Perlis oleh Parti Bersatu. Sejauh mana kebenaran itu, kita tunggu dan lihat. Pengerusi Perikatan Nasional PN Selangor, Azmin Ali, mengesahkan gabungan itu tidak berbincang mengenai kemungkinan pertukaran kepimpinan dalam kerajaan negeri Perlis. Dia menyifatkan kenyataan Ketua Perhubungan Bersatu Perlis, Abu Bakar Hamzah, bahawa parti itu sedia menerajui kerajaan negeri sebagai pandangan peribadi. Itu adalah pandangan peribadi. Itu tidak pernah dibincang dalam Perikatan Nasional dan itu tak boleh diambil kira sebab di dalam gabungan ini kekuatan kita semua perkara dibincangkan atas prinsip kebersamaan, katanya. Sebab dalam Perikatan Nasional tak ada amalan Big Brother. Semua parti mempunyai hak yang sama untuk berbincang, kata Azmin Ali kepada pemberita selepas ceramah kelompok di Taman Ampang Pecah malam tadi. Terdahulu, Adun Hulu Klang itu diminta mengulas kenyataan Abu Bakar Hamzah bahawa parti itu bersedia mengambil alih kerajaan negeri sekiranya wakil parti itu diminta berbuat demikian. Sementara itu, Ketua Penerangan PAS Ahmad Fadli Sari yang hadir pada majlis berkenan turut mengulangi bahawa masih terlalu awal untuk membincangkan perubahan kerajaan negeri Perlis. Ahmad Fadli berkata, siasatan penuh perlu dilakukan pihak berkuasa sebelum sebarang perbincangan mengenai kedudukan Syukri boleh dibuat. Sebelum ini, Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM
menahan Menteri Besar Perlis Muhammad Syukri Ramli untuk merakam kenyataannya berhubung dakwaan salah guna kuasa. Ia susulan penahanan anak Syukri dan 5 yang lain bagi membantu siasatan berkaitan penyerahan dokumen dan tuntutan palsu membabitkan RM600,000 sejak 2 tahun lalu. 4 komen daripada netizen di ruangan komen berkaitan dengan isu ini cukup mengejutkan ramai netizen. Saudara-saudara sekalian, yang mengejutkan kita ialah apabila ramai netizen mula dapat menghidu mungkin akan berlaku perubahan kerajaan di Perlis atau rombakan besar-besaran di Perlis. Saudara-saudara sekalian, Harimau 1 kata dalam ruangan komen, takkan anak buat salah bapa digantung. Undang-undang apa ni? Kalau begini banyak bapa yang kena gantung, ada taktik kotor kah? Kata Harimau 1. Apa projek ni? Kata Harimau 1 lagi. Sekian untuk kali ini, jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe, kita jumpa lagi. Salam sejahtera, terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Benarkah PAS akan tarik diri daripada kepimpinan Perikatan Nasional di Perlis? Menjadi persoalan itu besar dalam kalangan netizen di ruangan media sosial. PAS menganggap terlalu awal bincang pertukaran Menteri Besar Perlis. Ada pepatah mengatakan, kalau tiada angin, pokok tidak akan bergoyang. Jadi ada netizen yang mula dapat menghidu. Mereka mengatakan bahawa besar kemungkinan Menteri Besar Perlis akan digantikan atau dipecat. PAS menegaskan masih terlalu awal untuk membincangkan isu pertukaran kepimpinan kerajaan Perlis. Biarpun Menteri Besar Muhammad Syukri Ramli yang kini disiasat SPRM. Ketua Penerangan PAS Ahmad Fadli Sari berkata, sebuah pihak sebaliknya perlu membiarkan siasatan menyeluruh dijalankan pihak berkuasa sebelum sebarang perbincangan mengenai kedudukan Muhammad Syukri dibuat. Saya rasa masih terlalu awal untuk membincangkan soal perubahan kepimpinan kerajaan Perlis, kata beliau. Ini zaman kerajaan Madani. Ketika era ini, ada yang dipanggil membela diri pun dapat DNA, dilepas tanpa dibebaskan dan sebagainya, kata beliau. Kalau mahu bincangkan pertukaran kepimpinan kerajaan Perlis ini, masih terlalu awal. Kita serahkan kepada pihak berkuasa menjalankan siasatan, katanya, dipetik Berita Harian. Ahmad Fadli yang juga ahli Parlimen Pasir Mas berkata demikian selepas ceramah umum Perikatan Nasional di Kuala Kubu Baru malam tadi. Pada 1 Mei lalu, Ketua Pesuruhjaya SPRM Tan Sri Azam Baki dilapor mengesahkan Muhammad Syukri memberi keterangan selama 8 jam. Mengikut Seksyen 23 Akta SPRM 2009 membabitkan dakwaan salah guna kuasa. Pesuruhjaya PAS Perlis merangkap pengerusi Perikatan Nasional Perlis itu dipanggil memberikan keterangan membabitkan pelaksanaan projek pembangunan prasarana termasuk membaik pulih, menyelenggara pembekalan dan perkhidmatan di seluruh Perlis sejak tahun 2022. Sekian untuk kali ini. Jangan lupa ikuti terus ulasan selepas ini dan tekan butang subscribe. Salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Ramalan yang tak kena pun, Perikatan Nasional panggil Se-Azri beri ceramah kempen PRK KKB. Wah, sekarang ini tiba-tiba pula Papa Gomo jadi hero. Papa Gomo jadi undangan kempen PRK KKB. Walhal ramai orang yang tak tahu siapa sebenarnya Se-Azri ini.
Bagi Anda yang masih tak tahu siapa Seazri ini, Seazri ataupun Papagomo itu ialah orang yang mendapat cemuhan apabila rata-rata mencemu kemunculan Papagomo atau nama sebenarnya Wan Muhammad Azri Wan Deris di pentas ceramah PN yang baru-baru ini ditahan polis kerana disyaki mengeluarkan kenyataan mengaibkan yang di Pertuan Agong. Yang peliknya, kata netizen, dia yang mengeluarkan kenyataan mengaibkan yang di Pertuan Agong, salahkan Anwar pula. Buat dulu, salahkan orang lain, kata netizen. Tang mana dapat gelaran Seazri ni? Kalau akal serupa orang yang tak bermoral, cakap merapu bagai orang tak siuman, menternak dosa lah, tulis Kuen 510 di ruangan Harapan Diri ini. Yang menghadap dia bercakap tu tak tahu ke dia bekas polis kena buang sebab rasuah. Jadi Papagomo ni menurut netizen adalah seorang bekas polis yang kena buang sebab rasuah. Korang yang belajar tinggi-tinggi sanggup dengar gebang. Orang belajar pun tak pandai, kata Marcelines. Dulu join PDRM trafik, lepas tu kantoi rasuah pau orang susah. Kemudian cuba berniaga baju cut uptown. Sekarang tiba jadi hero orang Melayu lawan Anwar, ujar Ed Lofi Ramli pula. Saudara-saudara sekalian, kita memang terkejutlah apabila Papagomo tiba-tiba dipanggil pula dalam kempen PRK KKB. Papagomo dengan ramalan kejatuhan kerajaan Madani yang tak kena pun rupanya dipanggil memberi ceramah sempena kempen PRK KKB. Menerusi platform X, Mele DJs, Papagomo dikatakan yakin bahawa Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim sedang berada dalam ketakutan akibat kehilangan majoriti ahli Dewan Rakyat. Ini yang betul-betul membuatkan ramai netizen jadi bengang. Kata mereka, dari manalah Seazri ataupun Papagomo ini dapat idea yang mengatakan Datuk Seri Anwar Ibrahim dalam ketakutan akibat kehilangan majoriti. Siapa kata Anwar Ibrahim kehilangan majoriti? Bahkan sekarang dia lebih 2/3. Papagomo ni dah buat kerja rumah kah belum, kata netizen. Beliau mendedahkan sebelum ini pernah meramal kejatuhan Kerajaan Pakatan Harapan 1.0 pada tahun 2020 dan sekali lagi meramal jajaran baru politik UMNO PKR DAP pada tahun 2021. Pilihan raya kecil Dewan Undangan Kuala Kubu akan menjadi turning point kepada kesedaran dan penyatuan orang-orang Melayu ke arah perubahan sikit masa lagi, lapor Mele DJs. Terus menggunakan gelaran Seazri, Papagomo berkata demikian ketika berucap di Malam Solidariti Rakyat di Batang Kali malam tadi. Rata-rata mencemu kemunculan Papagomo atau nama sebenarnya Wan Muhammad Azri Wan Deris di pentas ceramah PN yang baru-baru ini ditahan polis kerana disyaki mengeluarkan kenyataan mengaibkan yang di Pertuan Agong. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Salam sejahtera, terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Pendedahan kali ini amat luar biasa. Kenaikan gaji yang diumumkan oleh Anwar Ibrahim baru-baru ini cukup menggembirakan seluruh rakyat Malaysia, khususnya para pejabat awam. Namun lain pula laporan daripada Harapan Daily ini. Nadanya cukup mengecewakan apabila laporan di berita ini menyebut sebagai Perikatan Nasional anggap kenaikan gaji berita buruk kepada pengundi Kuala Kubu Bahru. Tular sedutan ceramah seorang pemimpin muda Perikatan Nasional PN sempena pilihan raya kecil PRK Dewan Undangan Negeri Dun Kuala Kubu Bahru KKB berkenaan isu kenaikan gaji penjawat awam.
Ketua Pemuda Perikatan Nasional Wan Ahmad Faisal Wan Ahmad Kamal menyifatkan pengumuman Perdana Menteri berkenan isu tersebut sebagai berita buruk kepada pengundi-pengundi Kuala Kubu Bahru. Walaupun Perdana Menteri mengumumkan bahawa penjawat awam akan menerima kenaikan gaji 15% bukan esok tapi 1 Disember nanti, kata berita itu. 1 Disember nanti maksudnya iaitu kenaikan gaji akan masuk dalam belanjawan 2025. Apakah Datuk Seri Anwar Ibrahim rasa yakin beliau dapat luluskan belanjawan ini? Soalnya, susulan itu rata-rata menyelar kenyataan Wan Ahmad Faisal yang juga ahli Parlimen Machang berkenan termasuk berpendapat dia seperti sudah habis modal untuk kempen di KKB. Pengguna TikTok Azura Manja pula menulis, ahli-ahli Parlimen Pembangkang heboh nak peruntukan tapi gaji kekitaan awam nak naik pun tak sokong, kata beliau. Tidak kurang juga yang menyifatkan kenyataan Wan Ahmad Faisal itu sebagai punca utama jika Perikatan Nasional PN kalah teruk dalam PRK Kuala Kubu Bahru pada 11 Mei nanti. 153 ahli Parlimen Kerajaan lawan 69 ahli pembangkang dah tentu lulus. Gagal meti-meti, kata netizen. Apalah susah sangat. Datuk Seri Anwar Ibrahim lebih bijak dari pembangkang untuk memastikan belanjawan 2025 akan diluluskan, kata netizen lagi. Jangan risau, mungkin dia rasa cetak duit lagi berbaloi dari kenaikan gaji. Demikian antara komentar dan sindiran warga net. Saudara-saudara sekalian, tindakan kerajaan menaikkan gaji penjawat awam sesungguhnya mendapat sambutan yang amat luar biasa daripada penjawat awam. Tapi tindakan seperti ini, yaitu menganggap kenaikan gaji berita buruk kepada pengundi Kuala Kubu Bahru, adalah satu perkara yang mengecewakan rakyat Malaysia. Kita tunggulah nanti apa penjelasan daripada Wan Ahmad Faisal berkaitan dengan video tular, ucapan tular yang berkata seperti itu. Apabila beliau kata sejauh mana Anwar yakin bahawa kenaikan gaji itu dapat diluluskan dalam belanjawan, Wan Ahmad Faisal lupa bahawa kerajaan sekarang mempunyai majoriti yang besar di Parlimen, iaitu 2/3. Jadi apa yang nak dirisau tentang kelulusan itu? Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi.